Saya kira semua individu mesti pernah merasai dan memiliki pengalaman bila berlakunya tiada bekalan elektrik. Sebagai contoh macam dekat rumah ke, dekat asrama, dekat kolej kediaman. Benda ni jadi dalam beberapa jam je disebabkan kerosakan dan berlakunya bencana alam. Tetapi tahukah anda seluruh semenanjung Malaysia pernah bergelap, pernah blackout, pernah tiada bekalan elektrik selama lebih 12 jam. Jadi video ringgit kali ni kita akan mengimbas semula peristiwa yang pernah menghuru-harakan penduduk semenanjung Malaysia pada ketika itu yang secara langsung sebenarnya telah merugikan khususnya dalam sektor ekonomi. Pada 3 Ogos 1996, jam sekitar 5.17 petang, bermulanya gangguan bekalan elektrik di seluruh semenanjung Malaysia. Perkembangan mengenai gangguan elektrik di seluruh semenanjung. Kesesakan lalu lintas hari Sabtu di Ibu Negara menjadi bertambah gawat apabila semua lampu isyarat gagal berfungsi. Perkara ini berpunca daripada kerosakan yang berlaku di pusat jana kuasa di Pakar Terengganu. Ini adalah disebabkan talian penghantaran kuasa telah terputus. Situasi ini secara langsung telah menjejas, memberi kesan ke atas pembekalan tenaga elektrik di seluruh stesen jana kuasa di seluruh semenanjung Malaysia. Mana kata anda bayangkan macam saya sebut pada awal tadi, lebih 12 jam gangguan bekalan ni berlaku. Mana kata kalau 5.17 petang tu dah start, 5.17 pagi ke atas tu baru seluruh penduduk semenanjung boleh rasa balik nikmat tenaga elektrik. Gangguan tenaga bekalan elektrik ni tidak hanya menjejaskan rutin harian rakyat Malaysia tetapi turut menjejaskan sektor ekonomi negara kita. Kita jadi lagi rugi. Sebab apa? Menurut perkiraan Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM menganggarkan kilang industri pada tempoh itu mengalami kerugian 123 juta ringgit Malaysia. Ini baru jumlah kerugian dalam kilang industri tau. Belum kira pada sektor ekonomi komersial. Kita ambil kira contoh penyiaran lah. Pada ketika itu sepatutnya Piala Malaysia final Kedah lawan Sarawak dilaksanakan tapi terpaksa dibatalkan. Malam ini sepatutnya berlangsung pertandingan akhir Piala FA di antara pasukan Kedah menentang pasukan Sarawak. Namun begitu, di Stadium Merdeka ini sekiranya anda dapat lihat situasi di sini gelap gelita, cuma lampu yang ada adalah daripada bantuan generator di bahagian grandstand Stadium Merdeka sahaja. Dan tidak hanya itu, sistem pengangkutan seperti bas, teksi, train turut tergendala. Manakala pertemuan rasmi melibatkan ahli politik pula terpaksa dibatalkan. Ini juga dana rakyat negara tau. Tetapi tak kala ada yang rugi, ada yang terpaksa menanggung kos yang tinggi, ada juga pihak yang meraih keuntungan. Keuntungan ni di mana stok liling pada tempoh tu terus laris, habis stok penjualannya. Sebab apa? Sebab lama, lebih 12 jam kan kita tak ada tenaga bekalan elektrik, maka seluruh pihak memerlukan stok liling pada tempoh tersebut. Tetapi bila kita cerita tentang kerugian ni, pihak yang paling terkesan sebenarnya adalah TNB, Tenaga Nasional Berhad. Ketika itu mereka perlu berdepan dengan kos tanggungan dan kos kerosakan sekitar 23.6 juta ringgit Malaysia. Saya kira sebenarnya kos kerugian ni adalah lebih besar daripada jumlah tersebut. Tidak hanya itu, saham TNB juga pada tempoh tersebut turut menjunam dengan teruk. Ini satu tamparan yang hebat buat mereka. Sebab apa? Mereka baru 6 tahun lepas diswastakan oleh Lembaga Elektrik Negara LLN. Dan kalau kita cerita tentang kerugian sektor ekonomi juga, mestilah hub-hub tertentu, negeri-negeri tertentu mengalami kesan yang teruk. Antaranya seperti Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, Melaka dan Negeri Sembilan. Secara menyeluruhnya, apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada peristiwa ini adalah negara tidak sepatutnya bergantung kepada satu pusat jana kuasa elektrik sahaja. Disebabkan isu ini, Kerajaan Malaysia telah meluluskan 5 syarikat penjanaan kuasa untuk memberi persaingan kepada TNB di pasaran.
Maka itu sahaja perkongsian video ringgit kali ini berkenaan dengan bagaimana sektor ekonomi negara kita terjejas disebabkan terputusnya bekalan tenaga elektrik. Untuk pengetahuan anda, bukan peristiwa ni saja pernah berlaku. Bukan sahaja pada tahun 1996, tapi 1992 dan 2003 pun kita pernah alami situasi yang sama. Tapi pada tempoh tu sebenarnya hanya sebahagian sahaja yang terjejas lah. Dan sekiranya anda ada pandangan, ada cadangan berkenaan topik-topik sebegini atau sejarah lain, sila sertakan pandangan anda di bawah. Dan tidak hanya ikuti kami di YouTube saja, kami turut ada di Facebook, Twitter, TikTok dan laman ringgit.com. Itu sahaja daripada saya, Liana Samsudin. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye! Hey, tak ada elektrik! Kita tak bayar lagi ke?